Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru iaitu tentang topik penyerapan. Jadi cikgu harap semua dapat bersedia untuk kita mempelajari pada hari ini. Baik, cikgu sebelum tu cikgu harap kamu semua dapat off-kan mic kamu supaya kawan-kawan yang lain dapat dengar dengan jelas. Okey, off-kan mic kamu. Okey, Raja Muhammad Uzair, off-kan mic kamu dahulu. Okey, untuk hari ini cikgu ambil nota daripada cikgu Mariam. Nota sains daripada cikgu Mariam tentang tajuk penyerapan. Okey, tangan tajuk penyerapan. Okey, jadi dekat sini. Okey, kamu tengok di sini penyerapan. Hari ini kita akan belajar objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Okey, jadi ada banyak objek dekat dunia ni yang boleh menyerap air dan juga banyak juga yang objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi kamu tengok baik-baik di sini. Okey, di sini ada peta minda iaitu objek menyerap air dan tidak menyerap air. Kita tengok di sebelah kiri, objek yang boleh menyerap air. Ada banyak di situ. Okey, terus ada tisu, stokin, mop, kain lap, alas kaki, span, kertas, seluar, baju, tuala, benang dan sapu tangan. Jadi ada 12 objek yang boleh menyerap air yang disenaraikan di sini. Kita tengok pula kepada objek yang tidak menyerap air. Ada gelas kaca, sudu logam, pemadam, cermin, payung, duit shilling, kemah, tayar, jubin, pelampung, baju hujan dan penyedut minuman. Okey, ada banyak juga objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi dekat sini, cikgu nak bagi tahu kat kamu, okey, kita akan uji objek, kita akan uji 6 objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Jadi cikgu harap kamu boleh tengok uji kaji yang dijalankan oleh cikgu sekarang. Okey, jadi cikgu akan tukarkan kamera cikgu untuk kita jalankan uji kaji kita. Jadi cikgu harap kamu semua dapat bersedia dan tengok dan kamu boleh memerhati objek-objek tersebut sama ada ia menyerap air ataupun tidak menyerap air. Okey. Cikgu nak pergi tandas. Okey, boleh pergi tandas. Baik. Dekat cikgu ni ada objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Okey. Jadi kamu tengok baik-baik di sini. Nak minum air. Okey. Kamu tengok baik-baik di sini. Cikgu akan tunjukkan uji kaji berkenaan objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Baik. Kamu tengok di sini di atas meja cikgu. Atas meja cikgu ni cikgu dah siapkan bahan-bahan dia. Yang pertama, kita ada air anggur. Tak nampak. Okey, kita ada air anggur. Oh, tak nampak sekejap. Tak nampak, besar lah. Tak nampak. Baru nampak. Baru Okey. nampak. Okey, bagus nampak. Okey, kalau nampak boleh off-kan mic kamu. Okey. Yang pertama, kita ada air sirap. Okey, air sirap. Dan selepas tu kita ada juga objek-objek yang kita nak kaji. Kita tengok objek-objek di sini. Yang pertama, okey, Raja yang lain boleh tutup mic kamu. Okey, tutup mic kamu supaya kawan-kawan lain nampak pembentangan cikgu. Okey. Objek yang pertama adalah kertas. Kita akan cuba kertas. Yang kedua, kita ada sudu plastik. Yang ketiga, kita ada tisu. Yang keempat, kita ada sudu besi. Yang kelima, kita ada kotak.
Dan yang keenam kita ada plastik. Jadi kita akan cuba keenam objek ni sama ada ia menyerap air ataupun tidak. Baik. Jadi jika objek itu menyerap air, dia akan berubah warna. Okey, dia akan berubah warna. Kita tengok ni satu cikgu gunakan air yang berwarna merah. Okey. Kita cuba pada objek yang pertama, iaitu kertas. Okey. Kita tengok dekat kertas apa yang jadi dekat kertas jika kita masukkan dia ke dalam air. Bau dah Adakah ia menyerap air ataupun tidak? Okey, kamu tengok ni, kertas. Ini adalah kertas. Cikgu akan celupkan dia selama 5 saat. Adik. Hati. Okey, kita tengok di sini. Adakah kertas menyerap air ataupun tidak? Siapa yang Menyerap. Siapa boleh jawab? Adakah kertas menyerap air ataupun tidak? Okey, bagus. Jawapannya adalah ya, jawapannya adalah menyerap. Menyerap. Okey. Objek seterusnya, sudu besi. Okey, cikgu rendamkan sudu besi selama 5 saat. Kita tengok sudu besi ni serap air ataupun tidak. Okey, jawapannya Tidak. Tidak. okey, bagus. Okey, jawapannya, okey, Afkan baik kamu. Jawapannya adalah sudu besi tidak menyerap air. Okey, objek seterusnya, cikgu akan gunakan kotak. Okey, cikgu akan rendamkan kotak dalam air. Okey, kita tengok di sini. Kotak ni serap air ataupun tidak? Menyerap. Bagus. Kotak menyerap air. Okay, cikgu pergi pada seterusnya. Sudu plastik. Okay, cikgu cakap kat sini, dekat dalam air selama 5 saat. Cikgu keluarkan. Adakah sudu plastik menyerap air ataupun tidak menyerap air? Okey. Dia serap air ataupun tidak? Tak. Okey, bagus. Sudu plastik tidak menyerap air. Tak. Okey, seterusnya cikgu ada tisu. Okey, tisu. Cikgu rendamkan tisu ke dalam air. Cikgu nak tanya, tisu menyerap air ataupun tidak? Menyerap. Tidak. Menyerap. Tisu dia menyerap air. Kamu tengok ni, tisu ni berubah menjadi warna merah. Dan objek yang terakhir adalah apa ni? Adalah plastik. Jadi cikgu rendamkan plastik ke dalam bekas ini. Cikgu keluarkan plastik. Baik, adakah plastik ni menyerap air ataupun tidak? Tidak. Bagus. Plastik dia tidak menyerap air. Okey. Jadi, kena 6 objek. Kamu dah tengok. Ada 3 objek yang menyerap air dan 3 objek yang tidak boleh menyerap air. Okey. Cikgu akan tukarkan kira cikgu.
Baik. Kamu dah tengok tadi objek-objek yang menyerap air dan juga objek-objek yang tidak menyerap air. Okey. Jadi kamu dah tengok tadi tiga objek yang boleh menyerap air adalah tadi kita tengok tisu, kotak dan juga kertas. Dan tiga objek yang tidak menyerap air adalah plastik, sudu plastik dan juga sudu besi. Jadi dekat sini kamu tengok, dekat sini objek yang diperbuat daripada kertas, tisu dan juga kotak, dia menyerap air. Manakala objek yang diperbuat daripada besi dan juga plastik, dia tidak menyerap air. Okey. Baik. Jadi cikgu nak kamu tutup tu lagi mic kamu. Okey. Jadi kamu dah tengok tadi objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Sekarang cikgu nak tunjuk pula bagaimana kita nak tahu sesuatu objek tu menyerap air ataupun tidak boleh menyerap air. Jadi kamu tengok dekat skrin kamu. Okey, di sini. Okey, kamu tengok di sini. Okey, ada 4 objek iaitu gelang getah, kain lap, kertas dan juga sudu besi. Dan kita juga ada bika. Okey, bika ni dia bekas tau. Okey, kami ingat bika tu maksud dia bekas. Okey, bika tu berisi dengan air. Jadi kita akan masukkan objek ke dalam bika tersebut dan kita akan keluarkan. Kita tengok dia menyerap air ataupun tidak boleh menyerap air. Baik, objek yang pertama adalah gelang getah. Okey. Kita masukkan gelang getah ke dalam bika tersebut dan kita keluarkan. Kita tengok. Baik, kita tengok paras air. Kita tengok paras air tidak berubah. Okey, sebab apa? Sebab gelang getah tidak boleh menyerap air. Kita tengok pula kain lap, kita masukkan ke dalam bika tersebut dan kita keluarkan. Kita tengok paras air dalam bika tersebut semakin berkurang. Sebab apa? Siapa boleh bagi jawapan? Sebab apa? Kita masukkan kain lap dalam bika yang berisi air dan kita keluarkan. Kita tengok paras air dalam bika tersebut semakin berkurang. Okey, sebab apa? Siapa boleh bagi tahu sebab apa? Kenapa paras air dalam bika tersebut semakin berkurang? Ya, bagus. Ahmad dan juga Ika. Kerana kain lap dia menyerap air. Sebab itulah paras air dalam bika tersebut semakin berkurang. Begitu juga dengan kertas resit, sebab kertas resit juga dia menyerap air. Jadi bila dimasukkan dalam bika tersebut dan kita keluarkan, paras air dalam bika tersebut semakin berkurang. Sudu besi pula adalah objek yang tidak menyerap air. Jadi bila kamu masukkan dan keluarkan, tiada perubahan dalam paras air tersebut. Okey, jadi jom kita uji untuk tengok sama ada apa yang cikgu cakap tu betul ataupun salah. Okey, kita kembali pula kepada meja uji kaji cikgu. Okey, kita kembali kepada meja uji kaji cikgu. Okey, kita tengok dekat sini. Ini adalah bika cikgu. Okey, jadi cikgu akan tandakan paras air ni dengan menggunakan marker pen untuk kita uji.
Okey, kamu tengok di sini. Okey, yang cikgu tandakan dengan warna biru ni. Mana warna biru? Ni warna biru di sini adalah paras air dalam bikar ini. Okey. Cikgu dah tanda warna biru. Jadi, kita akan uji. Yang pertama, kita akan masukkan sudu besi. Okey, kita akan masukkan sudu besi. Kita tengok. Adakah paras air dalam bikar ni semakin berkurang ataupun tiada perubahan? Okey, cikgu masukkan dan cikgu biarkan selama 10 saat untuk kita tengok paras air dia berubah ataupun tidak. Okey, cikgu keluarkan sudu besi. Okey, jom kita tengok. Okey, kamu tengok di sini. Paras air berubah ataupun tidak. Semakin berkurang ataupun tiada perubahan. Kamu tengok di sini. Semakin berkurang ataupun tiada perubahan paras air dia. Lepas cikgu masukkan. Sebab yang kata itu ada buku sikit jadi berubah. Okey, tiada berubah ke tak? Ada berubah. Kamu tengok betul kat sini. Paras air dia tidak mengalami perubahan. Dia tidak berubah sebab sudu besi paras air dia tidak berubah. Cikgu, kita nampak perubahan. Warnanya warna biru. Warna biru tu mata cikgu. Akif, mata cikgu warna biru. Okey. Cikgu pergi pula kepada objek seterusnya iaitu span. Okey, kita tengok span. Kita akan masukkan selama 10 saat span ke dalam bikar ni. Baik, kita akan tengok sama ada span ni dia menyerap air ataupun tidak. Dan paras air dalam bikar ini berubah ataupun tidak. Okey, cikgu akan keluarkan span ni. Okey, cikgu akan tandakan paras air. Okey. Okey, kamu tengok betul-betul kat sini. Okey, kamu tengok betul-betul. Okey. Yang ini adalah paras air asal. Yang di bawah ni paras air selepas cikgu masukkan span ke dalam bikar ini. Dan kamu tengok. Berkurang. Bagus. Berkurang seperti berseremi. Okey, adakah paras air semakin berkurang? Paras air semakin berkurang ataupun tiada perubahan? Okey. Baik. Jadi kamu dah tengok dekat sini, kalau objek yang boleh menyerap air, kamu tengok paras air dia akan semakin berkurang. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Baik, off-kan mic kamu. Okey, kita dah tengok tadi paras air akan menjadi berkurang apabila kita masukkan objek yang boleh menyerap air. Dan paras air tiada perubahan apabila kita masukkan objek yang tidak menyerap air. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu akan buat kuis untuk kamu. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita akan buat kuis. Okey. Jadi cikgu harap semua
boleh bersedia untuk menjawab kuis. Okey, kamu boleh tengok di ruangan komen. Cikgu akan masukkan pautan kuis di ruangan komen. Okey, kamu boleh tekan, masukkan nama kamu dan tekan start. Okey, kamu boleh tekan pautan kuis di ruangan komen sekarang. Saya tekan. Okey, tekan. Okey, Fatih dah masuk, Lokman juga dah masuk. Ashraf Syahril masuk dah. Okey, kamu tekan pautan kuis di situ. Okey, Zamira dah masuk. Okey, bagus. Kausar. Okey, kita ada 5 orang yang masuk. Damia Marisa. Okey, Damia Marisa juga dah masuk. Cikgu, Ya. Ya, Muaz. kena masuk Twitter. Kamu tekan dekat ruangan komen tu. Dekat chat tu ada cikgu bagi link quiz. Kamu tekan di situ, Muaz. Kena keluar. Tak perlu. Tak perlu keluar. Kamu tekan je link tu. Kamu tak perlu keluar. Ya. Cikgu. Okey. Cikgu, kena jawab semua ke? Ada, cikgu rasa ada 8 soalan untuk kamu jawab. Okey, jawab kamu kena pilih sama ada objek tu menyerap air ataupun tidak menyerap air. Okey, kita dah ada 11 orang. Okey, dah 12 orang. Rania, Akif Zikri pun dah masuk. Baik, cikgu akan mulakan dalam masa 30 saat. Jadi yang mana belum masuk, pastikan kamu cepat. Okey, masuk cepat-cepat. Cikgu nanti kena main ke cikgu? Bagus. Okey, Abdul Muaz dah masuk. Jadi cikgu akan mulakan kuis kita sekarang. Abang saya bukan nak jaga, saya pun tidur je. Ni mesti Lokman ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu sedia, cikgu akan mulakan sekarang. 1, 2, 3. Okey, pilih jawapan yang betul. Baik, masa nak habis dah. Tinggal lagi 10 saat. Okay, kita tengok kedudukan. Siapa paling tinggi? Markah paling tinggi sekarang adalah Ashraf Syahril. Okey, kita tengok jawapan. Bagus, semua betul di sini. Okey, pilih sama ada objek berikut menyerap air ataupun tidak. Ini adalah sapu tangan. Jadi sapu tangan dia boleh menyerap air. Bagus. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sudu plastik. Sudu plastik ni dia serap air ataupun tak? Okey, masa nak habis dah. Okey, masa habis. Kita tengok jawapannya.
Thank you. Semua betul lagi. Okey. Sudu plastik adalah objek yang tidak menyerap air. Okey, bagus. Betul jawapan. Baik, soalan seterusnya. Dia kena main, saya kena main sekarang ke? Ya Syafiqah, kena main sekarang. Okey, pembaris besi. Tengok pembaris besi dia serap air ataupun tidak. Kalau nanti saya buat. Oleh saya buat. Okey, jawapannya. Ashraf Syahril masih lagi tempat pertama. Semua betul. Okey, jawapannya betul. Pembaris besi dia tidak menyerap air. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita tengok pula surat khabar. Ada perubahan. Abdullah Muaz berjaya dapat tempat yang pertama sebab dia jawab paling cepat. Okey, surat khabar adalah objek yang boleh menyerap air. Bagus, semua betul. Soalan seterusnya. Kita tengok pula kepada kapas. Kapas ni agak-agak dia boleh serap air ataupun tidak. Okey, jawapannya. Kita tengok ranking dulu. Kosong dengan dua. Macam mana satu salah tu? Kapas adalah objek yang boleh menyerap air. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana pula dengan tayar? Kamu tengok tayar kereta tu dia boleh serap air ataupun tidak? Cuba kamu tengok balik. Okey, jawapannya. Ranking masih lagi tidak berubah. Ya, jawapan semua betul. Tayar tidak boleh menyerap air. Kalau tayar tu boleh serap air, waktu hujan nanti nak bawa kereta pun susah sebab dia boleh serap air. Bila langgar lompat air, tayar tu akan jadi berat. Cikgu, Ya, Aryan? nak pergi tandas boleh? Boleh, pergi tandas dulu. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, Akif jawab macam mana ni? Bagaimana kita mengetahui sesuatu objek menyerap air dalam bekas? Okey, kalau objek tu menyerap air dalam bekas, apa yang berlaku pada paras air dalam bekas tersebut?
Okey, Zamira dah jawab belum? Jawab cepat. Masa tamat. Okay, kita tengok ranking pula. Ashraf Syahrir potong balik. Okey, kamu kena ingat. Kalau objek tu menyerap air dalam bekas, kita akan nampak paras air semakin berkurang. Sebab apa semakin berkurang? Sebab objek tu dah serap air dalam bekas tu. Dia dah ambil air. Jadi air dalam bekas tu semakin berkurang. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan yang terakhir. Soalan terakhir untuk hari ini. Bagaimana pula dengan objek yang tidak menyerap air? Apa yang akan berlaku pada paras air dalam bekas tersebut? Baik, kita akan tengok jawapannya. Ya, bagus. Ramai yang betul. Tetapi masih lagi ada 2 orang yang salah. Tapi tak apa, kamu boleh belajar daripada kesalahan kamu. Okey, jika objek tersebut tidak menyerap air, maka paras air dalam bekas tersebut tiada perubahan. Dia tak berubah. Paras air langsung tak berubah sebab objek tersebut dia tak serap air. Okey. Jadi cikgu akan akhiri kuis kita pada hari ini. Okay, kita tengok siapa yang dapat nombor markah paling tinggi. Kita tengok Zakwan, Ashraf Syahrir dan Adwa. Tahniah. Okay, dan nama-nama ini yang dapat 1% Akif Zikri, Damia Marisa, Azad dan Zakwan. Baik, itulah sahaja kuis kamu pada hari ini. Jadi cikgu akan hentikan rakaman